Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar semua? Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah akan dilimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan, insya-Allah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, antara cara dan peluang untuk kita meraih kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, seterusnya mendapat pengampunan dan keberkatan daripada Allah, salah satunya iaitu menghadiri dan melazimi diri kita ke majlis-majlis ilmu. Sekalipun hari ini kita terhalang daripada pergi ke majlis ilmu secara zahir, maka kita ada peluang untuk menghadiri ke majlis ilmu secara maya ataupun di atas talian. Mudah-mudahan tuan-tuan, kesempatan yang ada pada hari ini kita menonton dan mendengar kuliah ini, Allah Subhanahu wa taala akan memilih kita untuk diberikan kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nabi SAW menjanjikan dalam sepotong hadis, kata Nabi, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah Taala memilih daripada kalangan hamba-Nya untuk diberikan khairan, iaitu kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, salah satu tandanya, kata Nabi SAW, yufaqihu fiddin, iaitu Allah Ta'ala akan memberikan kefakihan, kefahaman agama kepada hamba-Nya. Itu tanda orang yang Allah nak beri kebaikan dunia akhirat. Jadi, sebelum Allah nak berikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, Allah akan memberikan kita kefahaman agama. Jadi, sebelum Allah Ta'ala nak memberikan kita kefahaman agama, sudah tentulah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, iaitu Allah Ta'ala akan lembutkan hati kita, jinakkan hati kita untuk suka dan mendekati majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita sama-sama berdoa kesempatan yang ada pada hari ini kita dapat bersua di atas talian dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah, sekadar ringkasan untuk malam ni saya akan kongsikan kepada tuan-tuan, iaitu sepotong beberapa hadis, sepotong daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Abasa, iaitu surah yang ke-80 di dalam Al-Quran, dan kita akan tengok terus pada ayat yang ke-24. Menarik tuan-tuan, daripada ayat yang ke-24 sampailah kepada ayat yang ke-32. Mungkin kita tak dapat bicara keseluruhan ayat-ayat ini. Saya cuba memetik beberapa ayat sahaja. Kita akan tengok ada saranan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita terlepas pandang. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Taala, firman-Nya, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-24 dalam surah Abasa, iaitu hendaklah falyanzuril insan, manusia itu melihat ila ta'amih, kepada makanannya, hidangannya. Sering kali tuan-tuan, hari-hari kita makan, sehari 3-4 kali kita makan. Soalnya, apakah yang kita makan hari ini? Sambil kita makan, sambil kita merenung dan memerhatikan makanan tersebut seperti mana yang disarankan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala nak suruh kita buat ni tuan-tuan? Tengok pada makanan dan perhatikan pada makanan dan hidangan yang kita makan setiap hari. Apa yang Allah Taala perintahkan? Baik. Kalau tuan-tuan perhatikan, sebelum masuk ayat yang ke-24, daripada ayat yang ke-17 sampailah kepada ayat yang ke-23,
ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Antaranya, Allah Ta'ala cuba menegur manusia. Mana-mana manusia yang sombong, yang angkuh, yang jauh daripada Allah, yang tak merasakan hidup ni perlukan kepada Tuhan dan agama, Allah Ta'ala hanya suruh mereka berfikir, kamu tengok sahaja pada makanan kamu, hidangan kamu, rezeki kamu, cukup. Itu sudah membuktikan kewujudan Allah. Cukup itu memijak-mijak kesombongan dan keegoan kamu wahai manusia untuk daripada sujud kepada Allah. Hanya tengok pada makanan, Allah kata cukuplah itu menjadi bukti dan saksi keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab itu kalau tuan-tuan tengok pada ayat 17 surah Abasa, Allah menyebutkan kutilal insanu ma akfarah. Alangkah binasanya manusia, kenapa dia boleh menjadi kafir? Allah Ta'ala macam pelik sangat. Kenapa manusia boleh jadi kafir? Min ayyi syai'in khalaqa. Kata Allah, Allah Ta'ala ciptakan manusia ni daripada apa yang nak menyebabkan kamu ni jadi angkuh, jadi sombong? Adakah kamu diciptakan daripada emas? Adakah kamu ni diciptakan daripada cahaya? Yang manusia sombong sangat ni kenapa? Allah Ta'ala bertanya ni tuan-tuan adalah bukan untuk kita jawab, tapi untuk kita berfikir. Kemudian Allah kata, min nutfatin khalaqah. Wahai manusia, kamu diciptakan daripada nutfah, iaitu air mani. Nak kata apa tuan-tuan? Secara biologinya, kita ni tak boleh nak menafikan asal kejadian kita daripada dua tempat yang kotor. Sama ada daripada ayah kita, iaitu keluarnya air mani, dan juga kita lahir daripada rahim ibu kita, keluar daripada saluran yang kotor juga. Dua-dua ni saluran kotor. Apa yang menyebabkan kita jadi sombong di sisi Allah Ta'ala? Bahkan Allah kata, ma'immahin, wahai manusia, kamu ni ma'immahin, datang daripada air yang sangat-sangat hina. Kalau ia terjatuh di atas tanah, tidak ada haiwan yang akan memakannya, tidak ada manusia yang akan menjunjungnya, tidak ada. Kamu hanya ma'in. Air mani tu kalau jatuh tuan-tuan, orang lap, orang basuh, orang tak suka tuan-tuan. Allah Ta'ala menegur kesombongan manusia. Dan kalau tuan-tuan perhatikan, saya tak sempat nak detailkan lagi tuan-tuan, tapi tuan-tuan perhatikan daripada 17 sampai 23, Allah Ta'ala tegur manusia kenapa jadi sombong sangat, kenapa jadi angkuh sangat. Dan antara yang Allah sarankan, kata Allah, falyanzuril insanu ila ta'amih. Wahai manusia, cukup kamu tengok hidangan kamu, rezeki kamu, makanan kamu. Kamu lihat, kamu akan nampak kebesaran Allah. Kenapa tuan-tuan? Hari ini kita makan dan kita tak menyaksikan kebesaran Allah sebab sambil makan, sambil tengok handphone. Sambil makan, sambil layan movie. Sambil makan, sambil kita didendangkan dengan lagu-lagu. Kita tak memerhatikan makanan yang kita makan. Nasi yang saya makan ni datang daripada beras. Beras ni tumbuh daripada padi. Padi ni tumbuh di tanah yang mana? Macam mana dia tumbuh? Turun daripada air hujan. Hujan ni daripada siapa? Kalau kita fikirkan detail, kita akan kembalikan makanan yang saya makan datangnya daripada Allah. Ikan yang saya makan, dia datang daripada lautan. Lautan ini Allah yang jadikan. Ayam yang saya makan hari ini daripada siapa? Daripada Allah. Sayuran-sayuran yang saya makan, semuanya daripada Allah. Cukup kita fikir detail tuan-tuan, kita akan dapat menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok pada ayat 24, Allah suruh kita tengok pada makanan. Kemudian pada ayat 25, terus Allah kata, anna sababnal ma'a sabba. Allah kata, kamilah yang menumpahkan air. Okey, kamilah yang menumpahkan air. Kalau tuan-tuan perhati pada ayat 25, Allah kata, anna sababnal ma'a sabba. Kami menumpah. Kalimah sab ni menumpahkan ataupun mencurahkan. Artinya Allah yang turunkan air hujan. Beras yang kamu makan tumbuh daripada air hujan. Siapa yang turunkan air hujan? Allah. Sayuran-sayuran yang kamu makan, Allah. Biji-bijiran, bijirin-bijirin, Allah. Tidak ada satu pun yang kita boleh nafikan. Sangat kita punya kehidupan ni kebergantungan sangat kuat kepada Allah. Tapi hidup kita, sombongnya kita, egonya kita tuan-tuan, kita menafikan Allah Ta'ala. Enggan untuk sujud dan patuh kepada Allah. Kemudian Allah kata, thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kami yang membelahkan bumi itu. Maksudnya apa? Kalau orang tanam padi tuan-tuan, siapa yang
menyebabkan tunas sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijiran, pokok-pokok tu, benih tu tuan-tuan, tumbuh dalam tanah ni, Allah yang buat. Kemudian Allah kata fa'ambatna fiha habba, dan kami yang tumbuhkan kepadanya habba, biji-bijian di atas muka bumi, wa inaban wa qatba, dan kami tumbuhkan anggur dan juga sayur-sayuran, wa zaituna wa nakhla, dan kami tumbuhkan buah zaitun dan juga buah tamar, wa hadaiqa ghulba, kata Allah Ta'ala, dan kami tumbuhkan kebun-kebun yang sangat subur, wa fakihatan wa abba, kata Allah, dan kami tumbuhkan buah-buahan dan juga rumput-rumputan. Kenapa Allah sebut tuan-tuan? Saya tak dapat terangkan, cuma saya nak bagi tahu. Allah sebut tuan-tuan, ada biji-bijian, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, sampai Allah kata wa abba, dan juga rumput-rumput, sebab Allah nak bagi tahu mata'al lakum wa li'an'amikum. Semua yang aku beri ni bukan sekadar makanan untuk kamu wahai manusia, tapi juga makanan untuk ternakan kamu. Okay? Kamu makan ternakan kamu makan ini, makanan dia pun adalah daripada Allah. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadinya tuan-tuan, apa yang dapat daripada majlis ini, iaitu setiap kali kita makan, syukuri nikmat yang Allah berikan. Dan setiap kali kita makan, perhatikan pada makanan kita. Dan mudah-mudahan setiap kali kita makan, kita kenang ia datang daripada Allah, menambahkan syukur pada Allah dan menambahkan ketaatan kita kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.